Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya akan review Toyota Rush 1.5S. Seperti yang kita lihat, ini adalah abang kepada Pro 2 Arus. Kalau kita tengok, hampir-hampir sama saja dengan Pro 2 Arus. Tapi ada beberapa perbezaan lah, kerana harga dia pun beza agak banyak. Kalau macam model 1.5S ni, harga di atas jalan hampir 94,500. Siap insurans semua, berbanding dengan Pro 2 Arus model 1.5 AV yang full spec, harga hampir RM80,000 sahajalah. Jadi kita tengok hari ni model 1.5S ni, apa dia punya perbezaan dia. Okey, kita tengok dari segi hadapan dia dahulu. Dia menggunakan lampu LED, sama juga seperti Arus. Kemudian Toyota punya logo lah, logo Toyota, dan grill dia saya tengok agak banyak juga. Ada 1, 2, 3, 4 grill. Berbanding Rush, Rush dia grill dia agak berwarna silver. Kalau tak silap saya ada 5, kalau tak silap saya. Ada perbezaan yang ketara adalah pada bahagian bumper hadapan. Bahagian bumper hadapan ni dia ada kemasan berwarna silver lah, berbanding Arus tiada. Ada lampu fog lamp untuk model S, dan ada juga sensor hadapan, dan juga ada kamera panoramic view monitor ya. Dia ada kamera 360 lah untuk model Toyota Rush ni. Satu keistimewaan untuk model ini berbanding Arus. Okey, ini macam inilah rupa dia. Dan dia ada kemasan berwarna silver ni pada bahagian bumper hadapan. Dan yang ketara juga untuk perbezaan dia, untuk kalau nak kenal dengan mudah dari segi luaran, dia ada ini sampailah ditarik ke belakang. Ini clouding ya, dia panggil clouding, sampai bahagian belakang. Kalau anda nampak clouding ni memang Toyota Rush lah, bukan Pro 2 Arus. Okey, macam ni ya rupa dari segi luaran dia. Dan kita tengok pada bahagian tayar, dia guna tayar Bridgestone. Tayar Bridgestone bersaiz 215/60 rim 17 lah. Kemudian kita tengok macam saya beritahu tadi, ada clouding. Kemudian turn signal macam biasalah pada bahagian side mirror. Kemudian dia ada roof rail, sekali dengan door visor. Kemudian dia sudah ada tinted security ya, original. Tapi yang warna cerah saja. Kalau kata nak gelap, kena tambah satu lapis lagi. Kemudian dia ada juga smart entry. Dia ada smart entry. Okey, untuk bahagian belakang sama juga. Bahagian bumper, bahagian bumper dia ada perbezaan. Dia ada kemasan berwarna silver untuk model Toyota Rush. Kalau Arus dia punya bumper belakang simple sahaja. Kemudian logo S ya. Ni spek S lah. Ada apa dia dipanggil ni? Wiper belakang. Kemudian ada rear spoiler, shark fin antenna, Toyota Rush ya, Rush. Kemudian ada kamera reverse. Okey. Jadi itulah sedikit pada bahagian luaran dia. Nampak lebih kurang sama dengan Arus. Cuma ada beberapa perbezaan ketara lah. Kalau macam Rush ni dia panggil color ini adalah dark grey. Kalau Arus dia panggil granite grey. Tapi color dia hampir sama saja. Okey. Jadi kita tengok pula lah bahagian dalam. Dan lupa ni ada kemasan silver lah, pada bahagian tingkap ni ada kemasan silver. Okey, ni dia punya kunci, dia simple saja. Simple saja, dia ada smart entry dan juga guna secara konvensional biasalah. Kalau smart entry kita tekan saja button di sini, tekan sekali. Kunci tekan sekali lagi untuk buka. Okey, ni bahagian dalaman dia, kita tengok lebih kurang. Okey, memang ada beza dari segi dalaman dia, memang berbeza berbanding
berbanding produk arus. Okey, saya ceritakan dengan lebih jelas kejap saja lagi. Jadi kita tengok seat dulu lah. Okey, kita tengok seat dulu. Dia pakai untuk model full spec, dia pakai full leather seat ya, full leather seat. Memang selesa ya, duduk kerusi ni selesa. Leather seat. Kalau ada anak tu memang sesuai lah pakai leather seat untuk mengelakkan tumpuk-tumpuk air. Kemudian ini untuk kawal naik turun dan ini untuk kawal kecondongan lah. Sama saja macam Pro 2 arus. Okey. Okey, ini saya cerita nanti. Okey, kita masuk dulu lah di bahagian kereta. Okey, kita tengok dulu lebih kurang. Okey, ni bahagian dalam dia 7-seater ya. Dia 7-seater. Kemudian dia ada ruangan aircon ya untuk orang belakang. Jadi orang belakang akan rasa sejuk jugalah. Sebab dia ada blower kat bahagian tengah ni. Jadi MPV memang perlu ada benda ini. Kalau tak ada macam Alza yang model lama, orang yang belakang akan rasa panas lah. Okey. Alright. Okey, jadi kita masuk dalam kereta dulu. Okey. Ya. Okey, dia pakai sistem push start button. Jadi kunci kita letak saja di CD. Di badan kita letak CD, tak apa. Tekan brake dan tekan push start saja sekali. Okey. Macam biasa kita lihat saja. Metal ni macam biasa kita lihat. Okey. Okey, yang pertama sekali kita buka aircon dulu lah. Okey, kita tengok di bahagian aircon dahulu. Okey, ni berbeza ya. Kita tengok bahagian dashboard ni berbeza berbanding Pro 2 arus. Untuk Toyota Rush dia kelihatan lebih premium berbanding Toyota Arus. Pro 2 arus. Okey, kalau kita lihat dia punya design di sini, dia macam huruf T ya. Ini bahagian infotainment dan ini bahagian aircon. Berbanding kalau yang Pro 2 arus tu dia bentuk macam V, dia menurun macam tu. Dia menurun macam tu. Sebab kalau saya tengok dalam blog tadi dia kata orang Malaysia ni lebih suka design yang nampak panggil macam mana dia kata, komplek tapi simple lah, pelik juga. Jadi kalau Rush ni memang simple nampak dia. Kemas. Pada saya suka dashboard ni lah. Campur dengan 2 tona color. Dia warna putih, warna krim, warna putih lah. Lepas tu ada warna kemasan silver di sini. Warna hitam. Ada kesan jahitan ya. Nampak lebih premium lah. Toyota Rush lebih premium berbanding arus. Okey. Jadi kita tengok bahagian aircon dulu. Aircon ni pun beza dengan Pro 2 arus. Kalau Pro 2 arus aircon dia digital juga. Tapi dia sebiji sama macam yang Myvi. Kalau yang ni yang lain. Yang ni dia pakai tombol untuk kita pusing kawal dia. Kemudian dia ada auto. Kalau Rush, kalau tak silap saya, tak ada auto, function auto ni. Jadi kalau nak buka aircon ni, kita tekan macam biasalah, tekan AC, tekan pengaliran udara di bahagian dalam. Kemudian ini untuk kawal dia punya kipas dia lah. Ini untuk kawal dia punya temperature dia. Awak nak sejuk, awak nak kurang sejuk. Dia punya bunyi dia pun sedap. Ya. Okey. Yang lain simple saja sini. Kemudian ini dia punya infotainment dia. Macam-macam lah ada. Radio apa semua, Bluetooth semua dia ada. Dan yang menariknya, kamera reverse dia ada ya, saya tunjuk. Kamera reverse dia ada. Okey, macam ni kamera reverse dia. Dan dia juga ada panoramic view monitor ya. Dia punya button dia kat sini, panoramic view monitor. Dia adalah kamera 360 ya. Untuk kita guna benda ni, kita tekan saja. Kita tekan saja, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Jadi kalau kita tekan sekali, dia akan bawa kita. Ini nak tengok dekat bahagian depan saja. Kita nak masuk parking depan kan, kita tekan, kita select yang ni kan. Kita akan nampak yang depan saja. Kalau nak select yang lain, kita tekan saja kat PVM ni. Dia akan pergi ke. Kalau yang ni kita nak tengok dari bahagian atas. Kita nampak kereta kita ni, kita nampak sekeliling dia. Dan juga yang ini kamera hadapan. Ni kamera hadapan dia. Kita tekan sekali lagi. Ni yang tunjuk kamera hadapan saja.
Ni kamera hadapan saja, ni kamera sisi hadapan. Senanglah untuk masuk parking. Betul tak? Okey. Itulah function yang menarik yang ada pada Toyota Rush yang tiada pada Pro 2 Arus ya. Okey, dari segi steering ni sama saja dengan Pro 2 Arus. Dia pakai leather. Memang sedap pegang. Dia punya size dia pun ngam-ngam saja. Kemudian ni ada kawalan untuk audio di sini. Ni untuk function Bluetooth lah. Dan kita tengok bahagian metal dia. Bahagian metal dia sama saja macam Pro 2 Arus. Okay, saya bawa dekat sikit. Sama saja metal dia. Kalau pendapat saya lah, kalau dia boleh tukar kepada metal mungkin yang digital sikit ke, nampak lebih mahal sikit lah kereta ni. Sebab kereta dah mahal dah. Cuma dia punya metal dia agak simple sajalah. Tapi mungkin tak berapa penting pun pada setengah orang. Cuma dia memang orang panggil function lah. Maknanya praktikal lah benda tu. Okay, kita tengok apa yang ada pada ni. Dia panggil multi info display. Okey, yang ini adalah baki minyak ya, baki minyak di dalam kereta. Untuk SUV ni dia adalah SUV yang jimat minyak jugalah dia panggil. Maknanya penggunaan minyak dia agak berbaloi lah untuk sebuah SUV ya. Ini kalau tak silap saya SUV yang paling jimat minyak lah, Arus dan juga Rush ni. Okey, range ni dia bagi tahu baki minyak dalam petrol boleh pergi lagi sejauh 72 km. Okey, yang gambar down ni adalah eco indicator. Okey, dia akan bagi tahu kita penggunaan minyak kita ni jimat ke tidak. Sekarang dia tak ada keluar apa-apa. Nanti awak bawa kereta dia akan keluar tanda hijau daripada sini, dia akan bergerak ke sini. Kalau makna hijau sampai ke sini maknanya jimat minyak lah. Kalau kurang daripada sini, kurang sikit jimat minyak. Kalau kita nak tengok mode lain, kita tekan saja di sini. Okey, yang ini adalah eco idle, sama macam Pro 2 Arus juga. Dia akan keluar masa berapa saat lah kereta kita akan berhenti kat traffic light contohnya. Okey, yang ini audio mileage kereta dah 286 km. Okey, ini trip perjalanan lah. Kalau nak reset dia, anda hanya perlu tekan selama berapa saat, dia akan jadi kosong balik. Okey, yang ini suhu di luar 26 darjah Celsius. Ini adalah average penggunaan minyak 11.2 km per liter. Agak okey lah untuk sebuah SUV 7 seater ni. Okey lah pada saya 11.2 km per liter minyak. Kita tak boleh compare dengan Azia ya. Sebab ni kereta ni besar. Okey, ni ada CFC adalah current fuel consumption, penggunaan minyak semasa. Dia akan keluar apabila keluar nombor di sini apabila kereta bergerak. Sekarang tak keluar nombor sebab kereta tak bergerak lah. Okey, range dia adalah yang tadi jugalah penggunaan baki minyak di dalam kereta itu sajalah untuk bahagian sini ya. Okey, kita stay dekat audio. Alright. Okey, jadi apa lagi yang ada pada model ni? Okay, dia ada juga kamera, video recorder. Dia ada video recorder ya dari standard kilang. Kemudian dia ada juga advanced safety assist. Sama juga seperti Pro 2 Arus. Ni dia punya kamera dia untuk dia detect lah ada bahaya di hadapan. Dan dia punya button safety dia ada di sini. Okey, ni adalah button untuk advanced safety assist lah. Kalau kita tak nak guna benda ni, kita offkan dia saja dengan cara tekan selama beberapa saat. Dia akan sampailah dia keluar simbol ini off. Maknanya sistem ASA dah tak berfungsi lah. Maknanya sistem kamera semua ni dah tak berfungsi. Okey, untuk anda tahu sistem ASA ni apa benda, anda boleh buka YouTube sajalah, search saja Advanced Safety Assist. Dia sama saja yang Toyota punya dengan Pro 2 punya. Sebab dia ni memang yang samalah, anak mak pak yang sama. Okay, kalau nak on balik kita tekan saja lama. Jadi dia akan on balik. Okey, yang ini adalah traction control, sistem cengkaman jalan. Dia akan automatic on apabila anda hidupkan kereta, dia akan automatic on lah. Jadi kalau kata anda nak offkan benda ni, nak off benda ni ada masa dia. Contohnya masa kereta masuk dalam pasir ke ataupun dalam lumpur ke. Sebab dia sistem cengkaman jalan, kalau kita tak offkan benda ni, kita nak keluar tu payah sikit lah. Sebab dia akan makin masuk ke dalam. Jadi kalau nak offkan benda ni, kita hanya perlu tekan sekali saja, dia akan keluar TRC off. Maknanya dah off lah tu, function dah off dah. Okey. Yang ini pula adalah eco idle tadi. Dia akan mati, kereta akan mati kat traffic light ke contohnya selama beberapa saat ya, untuk tujuan dia jimat petrol. Kalau kata anda tak nak guna benda ni, okey, anda tekan
tekan sekali saja dia akan keluar A off ni. Dah tak ada lah maknanya. Okey. Nak on balik kita on sajalah, tekan sekali saja. Alright. Kemudian sistem lampu dia macam biasalah, dia ada lampu auto Ada lampu auto. Kalau tak nak auto kita kawal secara manual, dan dia ada juga fog lamp fog lamp di hadapan. Tu wiper sebelah sana. Okey, jadi menarik lah pada saya, lebih nampak mewah sikit lah. Dia punya ni chrome. Yang ni warna putih, warna krim. Putih nak ke krim macam tu. Jadi nampak lebih luas lah. Pada saya nampak lebih luas berbanding kalau completely hitam. Nampak biasa saja. Kalau macam ada warna putih macam ni, nampak macam ruang dia lebih luas sikit lah. Saya suka bahagian tengah ni. Berbanding arus dia bentuk V, kalau yang ni dia macam bentuk T. Okey. Kita tengok bahagian atas, bumbung dia warna cerah lah. Bumbung dia warna cerah. Okey, ni tempat nak simpan spek ke apa ke. Okey, ni lampu. Okey, apa lagi? Kemudian dia ada, inilah dia ada tempat letak air 3 kat sini. Dan dia guna 4 kelajuan gear 4 kelajuan. Okey, ni power socket lah. Okey, kita sini dah okey semua. Masa dah cover semua dah. Okey, kita tengok pula bahagian belakang Okey, dia ada ni. Saya lupa. Okey, ini untuk smart tag untuk masukkan smart tag sini. Kemudian ni untuk cermin ni lah, side mirror. Kalau anda tekan sini dia akan lipat. Macam tu. Nak buka, tekan sekali lagi dia terbuka. Okey. Kita tengok ruangan kedua pula. Ruangan kedua okey. Selesa lah untuk yang ada anak 4-5 orang tu. Sesuai sangat untuk naik MPV ni. Dan juga untuk ni third row third row dia pun okey. Ada ruangan kaki di bahagian belakang. Okey. Yang penting ada aircon. Anda boleh kontrol sini nak buat mana dia punya kipas dia. Selesa lah untuk yang ada anak ramai. Okey, kita tengok pula yang terakhir di bahagian belakang sekali. Okey, ini ruangan belakang. Kalau kata anda nak turunkan, nak simpan barang banyak sikit, anda boleh turunkan benda ini dan anda tarik sahaja. Kursi ini dia boleh lipat naik ke atas. Jadi ruangan dia akan lebih luas lah, sama juga dengan kursi sebelah sini. Okey. Nak tutup balik, kita tarik saja. Dan salah satu perbezaan dia saya bawa balik kereta ni, saya kena pasti. Saya rasa kereta ni lebih selesa bawa berbanding arus. Dari segi keselesaan saya rasa ada beza lah. Dan setelah saya cek-cek, kalau kita tengok dalam brosur payah nak jumpa. Kalau awak tengok brosur Rush, dia bagi tahu suspension belakang diguna multi-link suspension multi-link suspension. Kalau awak buka brosur arus, dia tak bagi tahu arus guna suspension apa. Tapi setelah saya Google, saya tengok dalam satu website Zik Wheel, dia bagi tahu kalau arus dia hanya guna live axle, maknanya suspension yang biasa saja untuk bahagian belakang, berbanding Rush ni dia guna multi-link. Jadi itu perbezaan yang ketara dari segi harga pun beza banyak. Jadi yang ketara adalah suspension belakang. Yang guna multi-link jadi lebih selesa lah. Maknanya kalau anda bawa laju atas highway pun dia tak ada nak melantung-lantung kuat sangat. Kalau anda tak percaya, anda boleh pergi test drive di pusat Toyota berhampiran dengan anda. Okey, jadi itu sahaja untuk review pada kali ini. Jika anda ingin melakukan sebaran tempahan kereta baru, sama ada Proton, Pro 2, Honda, Toyota, Mitsubishi, Ford, anda boleh terus WhatsApp saya di talian 0199667107. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share. Okey, assalamualaikum.